dekat sungai tu aku ternampak sebuah rakit yang dinaiki oleh lembaga hitam. Rakit tu menuju melawan arus sungai. Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ni bersama aku Syafiq Eji. So kembali untuk sambung episod kampung, yang mana keesokan harinya, iaitu hari kedua aku dekat kampung tu, aku dengan abang tu dah bersiap-siap awal pagi nak pergi mencari sesuap rezeki. Sebab banyak orang kampung lah dekat Sabah kan, bergantung dengan hasil hutan ataupun hasil alam lah dekat sana untuk makan apa semua. Awal pagi tu aku dah keluar dengan abang tu untuk pergi menjala ikan dekat sungai. So perjalanan daripada rumah tu nak ke kawasan sungai tu ada lalu macam hutan-hutan sikit lah belakang rumah dia tu, barulah turun dekat kawasan sungai tu. So dekat kawasan sungai tu macam aku cakap sebelum ni, ada titik gantung dekat kawasan tu lah, nak pergi ke seberang sungai sebelah sana. Jadi aku masa nak lalu dekat titik gantung tu, nak naik titik gantung tu, aku agak cuak sebab titik gantung tu kalau hampa tengok kondisi dia bukan kondisi Nilofa. So aku macam, hai boleh ke naik ni kan, aku dah lah berat kan. Aku cakap abang tu cakap apa ni, tahan ni jambatan ni kan. Aku pun okey lah naik lah. Jambatan tu dah lah tinggi, lepas tu macam tak stabil kan, lepas tu bergoyang-goyang dia kan, nampak bawah memang gayat gila. Aku cakap ni kalau aku jatuh mati ni. Aku pun yakin lah dengan abang tu kan, pun follow lah dia pergi. Sampai dekat tengah-tengah jambatan tu, abang tu berhenti sekejap kan dekat situ. Tu dia bagi tahu aku dia ajak lah aku, dia tunjuk. Dia kata dekat sini kita akan berhenti dulu sebab nak tengok ikan. Padahal jambatan tu tinggi tau, macam mana dia boleh tengok ikan dekat pulau bawah tu kan, dalam sungai tu kan. Dia kata kita boleh tengok ikan, dia punya kilauan badan ikan tu. So bila nak pergi menjala, kita nak tengok dulu pot-pot kawasan ikan mana yang banyak, yang badan berkilat-kilat kan. Berhentilah kami dekat jambatan tu kan, dekat tengah-tengah tu. Tengoklah ikan badan mana yang berkilat lah. Aku memang tak nampak memang jauh ke dalam, lebih abang tu nampak. Sebab itulah orang kampung ni dia ada satu macam survival skill kan, survival skill, dia boleh tengok apa semua. Aku memang tak reti lah, pun duduklah ikut dia tengok kan. Oh kat sini tunjuk aku kawasan berkilat-kilat. Tu dah dapat kawasan tu, teruskan perjalanan ke seberang sana lah untuk turun kan. Turun dekat belah bawah bukit tu, dia pun baling jala dia kan kat kawasan yang banyak ikan tu. Bila dia baling jala dia, aku agak terkejut lah. Kalau kita baling jala ikan, kita akan tarik kan jala tu kan. Kawasan sungai yang ada batu, baru aku tahu rupanya tak boleh tarik jala tu. So apa yang abang tu buat, pas dia baling jala ikan tu, dia kena turun kat jala yang dia baling tu. Pokoknya dia kena tangkap sekong-sekong ikan yang lekat dekat jala tu. Tanya kenapa tak boleh tarik kan jala ni kan. Jala biasanya kita baling, kita tarik lah. Kita tak boleh sebab ni kawasan batu. Bila kawasan batu, kalau kita tarik, ikan boleh lari celah-celah batu tu. Lepas tu aku pun macam, ya tak ya juga kan. Tak pernah terfikir pula kan. So aku pun tengok je lah abang tu buat kan, sebab kawasannya abang tu turun agak dalam. So aku pun macam malas lagi nak join kan. Aku pun follow. Ada kawasan yang cetek-cetek, aku boleh turun sekali untuk tolong abang tu tangkap ikan dekat jala-jala dia tu kan. Tu satu pengalaman yang best lah. Sebab apa? Kalau kita tak pergi cari makan, tak ada makan untuk petang tu dengan malam tu, tak ada makanan. So ada part yang aku boleh tolong, aku tolong lah kan. Macam yang kawasan dalam tu kan. Tapi air dia memang sejuk memang best lah kan. Lebih kurang 2 jam ke 3 jam aku dengan abang tu turun dekat kawasan sungai tu, dan baliklah rumah. Balik rumah tengah hari tu. So dekat rumah dia tu, tu first time lah aku makan tengah hari dengan family dia. First time aku makan masakan bini abang tu, dengan abang tu pun sekali tolong masak juga. So apa yang aku makan dekat situ, saya ingat aku ada macam beras yang abang tu pakai adalah beras padi bukit. Okay, tu adalah first time aku makan beras padi bukit, dan rasa dia memang sangat berbeza lah dengan beras padi yang biasa. Dan kalau hampa tanya pandangan aku, beras padi bukit tu lagi sedap pada beras yang biasa. Beras tu dia warna merah, nasi dia tu berwarna merah sikit-sikit. Ada macam satu nasi ataupun linopot, nasi yang dicampur dengan ubi kayu yang dipadat-padatkan kan. Tu pun abang tu bagi aku rasa juga kan. So aku pun makan 2 kali 3 kali aku tambah, sebab nasi dia tu memang rasa rare gila. Memang tak pernah aku makan padi bukit kan. Memang susah pun nak dapat. Petang tu santai-santai jalan-jalan pergi kampung dengan abang tu kan. Tu dekat betul-betul depan rumah abang ni adalah padang bola. So aku join lah abang tu, orang kampung situ. So mandat situ main bola tampar petang tu. Mainlah bola tampar kan. Jadi keesokan harinya, iaitu hari ketiga dekat kampung tu, aku pun dah siap-siap nak keluar kan. Sebab aku cakap dekat abang tu yang aku nak stay dekat situ semalam je kan, sebab aku nak teruskan perjalanan aku ke tempat lain pula dekat Sabah tu kan. Tiba-tiba ada lagi satu cabaran untuk aku. Orang kampung situ datang
dia main rumah abang tu kan. Dia minta IC, nombor telefon aku, alamat rumah aku kan. Aku pun macam, lah kenapa kan abang ni minta kan. Rupanya ada orang kampung situ tak bagi aku keluar lagi. Sebab mereka masih rasa insecure. Mereka macam aku ni masih membawa ancaman lah untuk orang kampung tu kan. Siap aku cakap kat aku ada yang pergi report polis dekat Ranau. Sebab aku masuk kampung tu je, kena report polis. So aku pun macam, biar betul kan orang kampung sini kan sampai macam tu sekali kan. So aku tak tahu situasi sebenar betapa seriusnya bila aku masuk kampung tu kan. So abang tu cakap tak apa, relax, chill kan. Aku pun macam okey lah. Itu yang aku dah siap-siap nak keluar, nak balik ni, aku tak boleh keluar lagi. Abang tu cakap aku, petang ni nak kena jumpa orang kampung. Aku pun macam, aduh, satu hal lagi aku dah nak keluar ni, aku dah nak sambung perjalanan aku kan. Sebab aku tak mahu keluar, takut macam benda tak elok lah jadi kat aku kan. So aku ikutlah cakap abang tu. Stay lagi sehari. So petang tu ada macam satu meeting tau. Meeting tu sepatah pun aku tak faham. Sebab mereka semua cakap dusun. So adalah orang kampung yang datang apa semua kan. So mereka cakap. So adalah abang ni pun defend aku lah, yang cakap yang aku ni bukanlah nak apa-apakan orang kampung situ. Meeting tu untuk bersihkan nama aku lah, yang mengatakan aku ni bukan orang nak pergi cedera ke orang kampung ke apa kan. Tang tu jugalah kira settle lah. So orang kampung situ boleh terima lah yang aku ni tang situ sekadar orang nak melancong ataupun nak tengok tempat situ lah, bukan nak cedera ke orang kampung situ ke apa. Settle apa semua, aku pun lega lah. Sebab hari keempat baru aku boleh keluar kan. So petang tu hari terakhir lah aku dekat situ. Hari Khamis aku ingat lagi masa tu. Malam Jumaat petang tu abang tu ajak aku pergi mandi. So kami mandi agak lewat lah petang tu, dalam pukul 7.30 macam tu seingat aku. Aku, abang tu, lepas tu ada lagi 2 orang sumandap. Cousin abang tu pergi mandi sungai. Dia pergilah mandi dan ada hanya bawa lampu headlamp tu tak kat kepala tu. Tapi air sungai masih boleh nampak sebab ada macam cahaya bulan sikit kan. Masa tengah mandi tu, tiba-tiba aku ternampak sebuah rakit tengah-tengah sungai tu. Apa rakit tu lalu melawan arus sungai. So masa tu arus sungai agak kuat. So memang tak logik yang rakit tu nak lawan arus sungai. Dan yang tengah bawa adalah lembaga hitam. Yang duduk tengah-tengah rakit tu, lembaga hitam tu lawan arus. So aku ingat masa tu aku seorang je nampak benda tu kan. So macam relax, chill kan. Aku macam ni dekat kawasan hutan kan. Rupa-rupanya masa dah nak hilang pada pandangan aku tu, abang Rocky ni dia baru perasan yang ada rakit yang lembaga hitam tu naik dan nak lepas pada pandangan kami. Apa yang abang tu buat, dia cepat-cepat keluar pada sungai tu, naik ke tebing dan kejar rakit tu, ikut tebing tu lawan arus sungai tu. 2-3 minit jugalah abang Rocky tu hilang kan. Bila abang Rocky tu balik ke tempat kami mandi ni, aku tanyalah abang Rocky ni kan, siapa dia yang naik rakit time-time dalam gelap dan lawan arus sungai. Lepas tu dia cakap dekat aku, dia sendiri pun tak tahu yang ada orang naik rakit time-time gelap macam ni kan. Sebab tu lah dia pun pergi kejar juga rakit tu kan. Dia nak tengok siapa dia, aku orang kampung situ ke. Memang ada orang kampung situ naik rakit malam-malam. Biasanya dia akan pakai lampu lah, lampu torchlight ataupun lampu. Apa yang aku nampak adalah lembaga tu tak bergerak, dia duduk tengah-tengah. Tapi macam mana rakit dia tu boleh bergerak lawan arus sungai. So masa tu barulah kami berbincang-bincang kan, tengah-tengah mandi tu kan. Bincang-bincang dengan ada sumandak 2 orang ni pun macam mereka pun dah cuak kan. Tanya hari ni hari apa kan. So aku cakap lah ini hari Khamis malam Jumaat. Kami pun mandi siap-siap. Kami pun baliklah ke rumah abang tu. Dan aku tu satu pengalaman yang aku rasa macam dia seram. Tapi pada masa yang sama aku rasa pengalaman baru lah untuk aku. Walaupun benda tu yang menyeramkan kan. Lah Abang Rocky cakap dekat aku, benda-benda macam ni memang ada, terutama dekat kawasan sungai. Pada keesokan harinya aku pun siap-siap lah barang-barang aku pun semua kan. So nak keluar pada kampung tu aku agak sedih lah. Sebab aku rasa aku dengan abang tu dah memang ngam lah kan. Sembang macam-macam pun semua kan. Memang best lah duduk rumah abang tu kan. Abang tu cakap dekat aku yang rumah dia ni sentiasa terbuka untuk aku bila aku nak datang Sabah lagi. Dan dia kata kat aku kalau aku datang Sabah lagi, roger lah dia. So untuk destinasi yang seterusnya kita jumpa dalam next video. Ciao. Hari makin suram, tubuh pasti makin lesu, bagaikan menanti hujan di musim kering dahulu. Tiada rasa teruja maupun berkata apa pada sesiapapun, punyai persamaan sepertimu.